Bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Tak dengar? Mak dia kata. Dia mak pakai ada alat pendengaran. Oh, betul pakai tak? Tak pakai. Pakai. Dia ni ada masa-masa. Oh. Ada masa-masa dia kurang. Oh. Dia ada tergelap. Jadi jatuh di bawah. Jatuh ke bawah. Memang jatuh ke bawah. Sampai. Kalau dekat sini kaki kipas hijau. Tak ada charger. Tak ada keluar. Oh. Ke bawah tak boleh? Letak bawah tu tak boleh? Biasa memang letak situ. Di situ. Pada dalam. Kita bawa sebelum kau. Itu. Tu semua tu kan Ya. Tak pakai macam kita jangan. Mak. Bismillah insyaAllah. Ustaz baru lagi makan dalam Ustaz baru masuk gear 1. Baru masuk gear 1. Gear 2, 3 Gear satu. InsyaAllah. belum gear tinggi lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. 205. Perenggan berapa bang? 2. Perenggan 2. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan lagi katanya, kata musannif, dan tiada nafsu itu melainkan yang dijadikan dia oleh fata, yakni oleh pemuda-pemudi. Maka jika diinginkan, maka inginlah ia nafsu, dan jika tiada diinginkan, sabar ia nafsu. Dan lagi katanya musannif, dan tiadalah nafsu. Di nafsu suatu makhluk yang Allah jadikan di dalam diri setiap hamba Allah, yang mana nafsu ini di antara penghalang pengganggu ibadat. Nafsu tabiat dia tidak suka dengan taat kepada Allah. Nafsu, keinginan nafsu ni hanya kepada perkara yang menyeronokkan tanpa memikirkan akibat. Dia tak tahu akibat. Nafsu ni dia tahu nak seronok, dia tahu nak sedap, dia tahu nak seronok. Ada pun akibat daripada seronok tu dia tak ambil peduli. Itu nafsu. Jadi nafsu ni di antara sifat dia tu dijadikan dia oleh fata, pemuda. Maka jika diinginkan, maka inginlah ia nafsu. Dan jika tiada diinginkan, sabar ia. Maka apabila engkau ketahui segala yang kami sebutkan dia, yakni perkara yang bersangkut paut dengan nafsu, adalah engkau daripada orang yang zahidin, yakni orang yang benci akan sesuatu
yang tidak ada hubung kait dengan akhirat, dengan ibadat. Nafsu ni diseronok dengan benda-benda dunia. Nafsu kita ni Allah jadikan tabiat dia seronok dengan benda-benda dunia, benda yang tidak ada hubung kait dengan ibadat. Dia minat kepada perkara yang melekakan kita daripada tujuan asal kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafsu, tujuan kita dijadikan oleh Allah, sama ada laki-laki ataupun perempuan. Setiap hamba Allah diciptakan tidak lain supaya beribadat kepada Allah, mengabdikan diri, yakni mentaati segala perintah Allah. Itulah matlamat hidup kita. Matlamat hidup kita. Jadi pesan ulama, hendaklah kita semak, hendaklah kita selidik, hendaklah kita bermuhasabah. Adakah kita hidup di atas dunia ini masih di dalam matlamat yang betul, ataupun kehidupan kita telah dirosakkan? Adakah hidup kita rosak ataupun hidup kita ni baik? Maksud kita dijadikan oleh Allah tadi ibadat, mengabdikan diri. Apa yang Allah wajibkan kita hendaklah buat, apa yang Allah tegah haram hendaklah kita tinggalkan, zahir dan batin. Dan selain daripada itu, selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah kepada kita ni supaya mentaati perintah Allah, Allah Ta'ala ada juga mempersiapkan di atas dunia ini dengan pelbagai perhiasan, pelbagai hiburan, pelbagai keseronokan, yang mana tujuannya supaya tidak menghilangkan kebosanan kita untuk beribadat. Kata ulama membuat perumpamaan, katanya handphone kita ni tujuannya direka, dicipta adalah untuk berhubung. Handphone kita ni tujuannya untuk berhubung, jawab panggilan ataupun buat panggilan ataupun jawab mesej, contoh. Itu matlamat utama handphone tu dijadikan, diciptakanlah. Dan di samping itu, dalam handphone kita ni ada pelbagai hiburan. Dalam handphone kita ada pelbagai hiburan, ada game, ada boleh tengok movie dan sebagainya, ada kalkulator dan macam-macam lagi. Jadi kalau penggunaan handphone yang betul, kita akan contohnya waktu kita duduk berseronok dengan game ataupun aplikasi yang ada dalam handphone kita, tengah tengok movie, tengah tengok TikTok contohnya, bila ada panggilan masuk kita jawab. Bila ada panggilan masuk kita jawab, bila ada mesej kita balas. Maknanya masih lagi betul penggunaan handphone. Makna game-game ataupun aplikasi yang lain tu tidak melekakan kita daripada tujuan asal handphone tu. Tapi ada setengah daripada kita, hamba Allah, ada setengah daripada kita hamba Allah leka dengan bermain handphone tadi, sehingga ada panggilan yang masuk kita tak jawab. Kadang-kadang yang memanggil tadi mak ayah kita, yang menelefon tadi mak ayah kita, tapi kita tak pedulikan, kita cancel panggilan tadi tu kerana sibuk dengan seronok yang ada, permainan yang ada dalam handphone tadi. Kalau beginilah sebenarnya handphone kita dah rosak dah. Handphone kita dah rosak, salah maknanya. Penggunaan handphone tu dah salah. Kita seronok dengan permainan yang ada dalam handphone, sehingga ada panggilan kita tak jawab, mesej kita tak balas. Jadi handphone tu dah rosak. Begitulah juga dengan hidup kita. Allah hidupkan kita ni, tujuan utamanya kita dihidupkan oleh Allah adalah ibadat. Membuat apa yang Allah suruh, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Dan di samping itu ada hiburan dalam dunia.
Allah jadikan hiburan mencari harta, kekayaan, keselesaan, pangkat, jawatan dan sebagainya. Kalau betul cara hidup kita atas dunia ni, urusan kita berseronok dengan pangkat, jawatan, nak mencari kekayaan, nak mencari keselesaan, itu tidak akan mengganggu tujuan hidup kita yang utama, iaitu beribadat. Seandainya kehidupan kita ni tadi berseronok dengan pangkat, jawatan, mencari kesenangan, mencari kemewahan, mencari keselesaan, sehingga apa yang Allah suruh kita tidak memperdulikan, sesungguhnya ketahuilah, sesungguhnya hidup kita telah dirosakkan. Sebenarnya hidup kita dah rosak. Sama macam handphone tadi. Matlamat utama handphone tu diciptakan dah tak relevan lagi dah. Kita sibuk dengan aplikasi-aplikasi tadi, bila ada panggilan masuk kita tak nak jawab. Jadi dah salah guna handphone. Kita dah salah guna hidup. Kita dah salah guna hidup kita. Kita menjadikan hiburan atas dunia ini pangkat, jawatan, mencari kekayaan, kesenangan, berlumba mengumpul harta kekayaan, sehingga kita tidak memperdulikan apa yang disuruh oleh Allah. Apa yang dilarang oleh Allah kita langgar. Apa yang disuruh oleh Allah kita tidak pedulikan. Sesungguhnya hidup kita telah rosak. Hidup kita dah rosak. Jadi sementara ada kesempatan, kita baiki. Di antara punca yang merosakkan kita ni adalah nafsu. Yang merosakkan kita ni adalah keinginan nafsu tadi. Memang nafsu dia suka nak berseronok. Dia suka dengan permainan tadi tu, dia suka dengan perhiasan tadi tu. Sehingga lupa tujuan asal kita dijadikan oleh Allah. Jadi hati-hati dengan hawa nafsu. Hati-hati kita dengan hawa nafsu. Sama ada laki-laki ataupun perempuan, sama ada kaya ataupun miskin. Jangan lupa tujuan dan maksud kita dijadikan, dihidupkan oleh Allah. Tafakkur. Mari sama-sama kita tafakkur. Mari sama-sama kita merenung-renung. Mari sama-sama kita menyelidiki diri kita. Mari sama-sama kita menyelidiki hidup kita. Adakah hidup kita ni di atas landasan yang betul, ataupun hidup kita ni telah dirosakkan oleh keinginan hawa nafsu kita. Kalau seandainya dalam mencari keseronokan dunia tadi, kita tidak mengabaikan apa yang Allah wajibkan, zahir dan batin, dan meninggalkan apa yang Allah haramkan, zahir dan batin, insya-Allah hidup kita masih lagi selamat. Masih lagi selamat. Tapi kalau sebaliknya, sesungguhnya hidup kita dalam bahaya. Kita sedang berada di zon yang sangat berbahaya. Na'udzubillah min zalik. Jadi sedarlah kita semua, sedarlah kita semua tentang kesilapan, kelemahan kita. Kita kena ngaku dengan Allah yang kita ni banyak mengikut keinginan hawa nafsu, sehingga kita membelakangkan perintah Allah. Tujuan utama kita dijadikan oleh Allah, tujuan kita dihidupkan oleh Allah, kita dah jadikan sampingan. Bahkan tujuan hidup kita yang utama sekarang adalah mencari harta, kekayaan. Ibadat dah jadi sampingan. Sepatutnya ibadat nombor satu, mencari harta kekayaan itu sampingan. Itu baru betul cara hidup. Tapi kalau matlamat kita kaya, harta, kesenangan, keselesaan, keriangan, dan ibadat itu dijadikan sebagai sampingan, sambilan. Ada masa baru kita beribadat, tak ada masa kita tak beribadat. Ada masa baru buat benda wajib, tak ada masa kita tak buat benda wajib. Sesungguhnya hidup kita telah dirosakkan, dibinasakan oleh hawa nafsu kita sendiri. Na'udzubillah min zalik.
Dan ketahui olehmu bahawasanya orang yang, maknanya orang yang dah tahu kejahatan nafsu tadi tu, yang mana sentiasa nafsu ni akan menarik diri kita sedikit demi sedikit tanpa kita sedar ke kancah kehinaan. Sedikit demi sedikit kita dilekakan oleh hawa nafsu kita kepada perkara yang membinasakan kita. Jadi bagi orang yang dah nampak kejahatan hawa nafsu ni, nescaya dia akan menjadi orang yang zuhud dengan dunia. Zuhud dengan dunia. Apa maksud zuhud? Tidak ada keinginan terhadap sesuatu yang tidak menolong ibadat. Dia akan tinggalkan urusan-urusan yang tidak menolong ibadat, dia akan tinggalkan. Kerana dia tahu seandainya diturutkan, seandainya dia mengikut hawa nafsu tadi tu, nescaya dia akan dibinasakan nanti di hari kiamat. Jadi penting kita mengetahui kejahatan dan permainan dan tipu daya daripada hawa nafsu kita sendiri. Hawa nafsu kita, kerana hawa nafsu kita ni dia bekerja sama dengan syaitan dalam nak merosakkan kita atas dunia. Syaitan dan nafsu ni muafakat, sama-sama bertolong-tolongan untuk membinasakan kita, melupakan kita daripada tujuan asal kita dijadikan oleh Allah. Jadi hendaklah kita sentiasa beringat dan waspada. Hendaklah kita sentiasa beringat dan waspada. Itulah untungnya bila kita duduk dalam majlis ilmu, leka-leka kita, lalai-lalai kita, bila duduk dalam majlis ilmu boleh teringat balik. Boleh teringat balik, boleh kita renung-renung balik. Kalau kita tak duduk dalam majlis ilmu, tak ada siapa yang nak mengingatkan kita tentang hidup kita, tentang akhirat kita, tentang tujuan hidup kita. Tak ada. Takkan ada yang nak mengingatkan matlamat kita hidup. Kalau kita tak duduk dalam majlis ilmu, memang kita akan jauh daripada peringatan dan nasihat tadi tu. Kita akan berseronok dengan keinginan hawa nafsu kita. Kemudian syaitan membisik-bisikkan was-was di dalam hati kita. Konon-konon cara hidup kita atas dunia ni adalah cara hidup yang betul. Padahal kita berada di dalam zon yang sangat berbahaya. Lepas tu bila Allah sayang seseorang itu, Allah akan ambil dia, Allah akan kutip dia, Allah akan pungut dia, Allah akan letakkan dia dalam majlis ilmu. Itu tanda Allah sayang. Allah nak selamatkan dia daripada tipu daya syaitan dan nafsu, daripada dunia. Jadi orang yang tahu kejahatan nafsu tadi, nescaya dia akan jadi orang yang zuhud. Mana apa-apa urusan yang tidak menolong ibadat, dia akan tinggalkan. Dunia ni ada yang boleh kita ambil, ada yang wajib kita tinggalkan. Dunia yang mana yang wajib kita tinggalkan? Dunia yang melekakan kita. Dunia yang melekakan kita daripada matlamat kita dihidupkan oleh Allah. Dunia yang macam ni yang kita nak kena jauhkan. Dunia yang macam ni yang kita nak kena buang. Dunia yang macam ni yang kita nak kena tinggalkan. Adapun dunia yang menolong kita dekat dengan Allah, maka ini ambil, ini jaga baik-baik, kerana dia menolong kita untuk melaksanakan tujuan kita dihidupkan oleh Allah. Gunakan, kalau yang diberi rezeki oleh Allah, harta, pangkat, kekayaan, gunakan kekayaan itu sebagai jalan yang menyampaikan diri kita kepada Allah. Dalam dunia ni tak semua kaya, tak semua miskin. Ada orang miskin nak kaya, Allah tak bagi. Ada orang kaya nak miskin, Allah tak bagi. Contoh macam seorang sahabat, dia tak nak harta, tapi dia habiskan harta ni fisabilillah, datang lagi harta yang lain. Allah dah kehendak dia ni menjadi orang yang berharta atas dunia. Jadi dia nak buang harta kekayaan dia tak boleh. Maka kata aulia ilahi solihin, jadikan apa yang ada pada kita itu sebagai tariq, jalan yang menyampaikan kita kepada Allah.
Contohnya mereka yang direzekikan keluasan harta kekayaan, harta kekayaan diberi oleh Allah seluah-luahnya, maka jadikan harta kekayaan itu sesuatu sebab yang menyampaikan kita kepada Allah. Gunakan harta kekayaan itu supaya kita boleh dekat dengan Allah. Bukan harta kekayaan itu menjadi sebab kita semakin meninggalkan Allah. Jadi mana-mana hamba yang diluaskan rezeki oleh Allah, lalu digunakan keluasan harta dia tadi untuk menyampaikan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka pasti dia akan mendapat kemuliaan di sisi Allah. Pasti dia akan mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Digunakan hartanya untuk ibadat, digunakan hartanya untuk menolong akhirat, untuk menolong fi sabilillah, digunakan harta dia, harta kekayaan dia untuk memudahkan urusan dia serta anak bininya mendekatkan diri kepada Allah. Selain daripada itu dia tolong orang lain. Maka kekayaan yang sebegini akan menyampaikan hamba itu tadi kepada redha Allah walaupun dia kaya. Yang miskin pula macam mana? Jadikan kemiskinan itu tadi sebagai jalan yang menyampaikan dia kepada Allah, dengan makna sabar dengan kemiskinan, redha dengan kemiskinan, dan sentiasa bersangka baik kepada Allah. Sangka baik, barangkali kemiskinan ini lebih menyelamatkan aku daripada aku jadi orang yang kaya. Kerana Allah Ta'ala itu terlebih maha mengetahui. Kita kadang-kadang yang miskin ni nak kaya sebab nafsu kita, nafsu nak mewah, nafsu nak kaya, dan dengan ilmu pengetahuan kita yang sangat-sangat sedikit, bahkan tiada ilmu sebenarnya. Kita tak tahu masa yang akan datang. Boleh jadi barangkali pangkat jawatan kekayaan itu akan merosakkan kita di sisi Allah, kita tak tahu. Tapi nafsu nak, ilmu kita nak, pada kita ada harta ni kita boleh buat macam-macam perkara yang baik. Pada kita, sangkaan kita dengan ilmu kita yang tak ada ni, alangkah baik kalau aku kaya, alangkah baik kalau aku mewah, nanti boleh tolong sini, tolong sana, tolong sini, tolong sana. Berapa ramai hamba-hamba Allah yang asalnya miskin, bila diberi kekayaan oleh Allah lalu terus melupakan Allah. Sedangkan waktu dia miskin dulu, waktu inginkan harta kekayaan, macam-macam niat baik dalam hati, macam-macam niat baik dalam hati, nak tolong orang ni, nak tolong orang tu. Tapi bila Allah bagi kekayaan, dia tidak menunaikan apa yang dijanjikan. Macam Qarun lah. Macam Qarun. Jadi Allah Ta'ala lebih mengetahui. Maka kita yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala duduk dalam kesederhanaan, duduk dalam kemiskinan, jadikan kesederhanaan dan kemiskinan itu sebagai jalan yang menyampaikan kita kepada Allah. Makna orang miskin pun boleh menjadi kekasih Allah, orang kaya pun boleh menjadi kekasih Allah kalau betul cara. Kalau tak betul cara, yang kaya pun celaka, yang miskin pun celaka juga. Contoh, dia miskin tapi dia tak redha dengan Allah. Miskin tapi tak redha dengan Allah. Miskin tapi dia bersangka jahat dengan Allah. Dia mengatakan Allah tidak adil pada diri dia. Orang lain diberi harta kekayaan tapi dia diberi kemiskinan. Yang sihat, jadikan sihat itu sebagai jalan yang menyampaikan kita kepada Allah. Gunakan kesihatan itu untuk ibadat. Yang sakit, jadikan sakit itu sebagai jalan yang menyampaikan dia kepada Allah. Jadikan sakit tu tadi tu, yang sedang diuji oleh Allah dengan sakit, jadikan sakit itu sebagai sebab yang menyampaikan dia kepada Allah. Kerana sabar atas sakit ni pahalanya sangat besar.
sangat-sangat besar. Tahan nafsu kita daripada bersangka yang bukan-bukan kepada Allah, benci dengan takdir, tak setuju dengan apa yang Allah dah tetapkan atas diri kita. Jangan. Bahkan hendaklah kita redha, kerana di antara cara Allah Ta'ala nak menyuci dosa-dosa kita adalah dengan diberi sakit. Mana-mana orang yang sakit, hatinya sabar dan bersangka baik kepada Allah, maka sekalian dosa-dosanya diampunkan oleh Allah. Selain daripada itu, pangkatnya dinaikkan oleh Allah. Pernah satu ketika, rasanya tak tahulah minggu lepas dah cerita ke belum tu, seorang waliullah yang mana setiap malam selama 70 tahun hidupnya berqiyamul lail. 70 tahun berqiyamul lail, tak pernah mungkir walau satu malam pun. Tiba-tiba dia diuji oleh Allah dengan sakit. Hari tu dia sakit dan malam tu dia tak boleh bangun berqiyamul lail. Maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi pada waktu tu bertemu dengan laki-laki tadi, memberitahu kepada laki-laki tadi tu, yang mana pahala dia waktu dia sakit tu, sehari tu dia sabar dengan sakitnya yang sehari tu, pahalanya lebih besar daripada dia berqiyamul lail selama 70 tahun. Nampak tak? Pahala sabar dan redha tadi tu. Pahala sabar dan redha ni, Masya Allah. Bayangkan tu 70 tahun berqiyamul lail dengan sakit sehari, dan dia sabar dengan sakit dia sehari, dan dia bersabar dan bersangka baik kepada Allah, yang mana dia tak boleh beribadat malam tu kerana dia sakit. Dia sabar, dia redha, sangka baik. Pahalanya lebih besar daripada pahala dia dah sembahyang 70 tahun berqiyamul lail. Cuba bayangkan bagaimana orang yang diuji oleh Allah dengan sakit, sepanjang hidupnya sabar dan bersangka baik kepada Allah, bagaimana agak-agak ganjaran pahalanya di sisi Allah. Jadi kita kena tahu benda-benda tu, baru kita jadi hamba yang redha dan seronok dengan sakit yang diberi oleh Allah. Kalau kita tak tahu, kita akan merasakan yang Allah sedang menganiaya diri kita dengan diberi sakit, padahal Allah sedang menyayangi kita, padahal Allah nak membersihkan kita, padahal Allah nak menaikkan darjat kita. Tapi oleh kerana kejahilan kita tentang Allah, lalu kita berjahat sangka kepada Allah dan tak boleh nak menerima apa yang Allah dah aturkan keadaan dan di dalam kehidupan kita. Wal'iyadzabillah min dzalik. Jadi semua yang Allah bagi itu sebenarnya boleh kita jadikan sebagai sebab yang menyampaikan kita kepada Allah. Bukan yang kaya disuruh buang harta, bukan. Gunakan harta itu sebagai sebab yang menolong kita dekat dengan Allah. Contohlah, saya orang kaya, saya banyak duit, bisnes saya maju, saya tak boleh nak bawa anak bini saya mengaji setiap malam di masjid. Saya boleh panggil guru-guru datang ke rumah saya buat kuliah. Nampak tak? Saya boleh jemput guru-guru dengan kemewahan, kekayaan yang saya ada tadi. Saya boleh gunakan duit tu tadi tu memanggil guru-guru, tak kisahlah berapa ramai contohnya. Saya boleh menjemput mereka datang ke rumah memberikan pendidikan agama untuk saya dan anak bini saya. Ini namanya digunakan kekayaan dia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kita tak tahu jalan, nafsu tak nak. Padahal Allah nak mudahkan. Orang lain nak kena keluar setiap malam contohnya pergi surau masjid, kita dah, Allah Ta'ala mudahkan asbab harta tadi, kita boleh menjemput guru-guru tadi datang ke rumah kita untuk memberikan maknanya pelajaran pendidikan agama, khususnya fardu ain untuk diri kita dan anak bini kita. Jadi boleh juga menunaikan ibadat. Maka makna kita, pokok pangkalnya kita, macam mana kita gunakan benda yang Allah bagi pada kita tadi tu. Salah guna, kita dapat kebinasaan. Betul cara gunanya, akan dapat keredaan Allah. Yang kaya tidak bersyukur dibenci oleh Allah. Yang miskin tidak sabar dan redha juga dibenci oleh Allah. Jadi mana-mana benda dunia yang tolong kita ibadat, ambil. Mana-mana benda dunia yang melekakan kita,
menjauhkan kita, tu buang. Itu buang. Adalah engkau daripada orang yang zahidin, lagi yang raghibin pada akhirat. Nescaya kau akan jadi orang yang seronok, orang yang ingin dengan akhirat. Nescaya engkau wahai hamba, bila kau tahu kejahatan hawa nafsu tadi, kebinasaan hawa nafsu tu, kau akan jadi orang yang zuhud dengan dunia dan cinta kasih seronok dengan akhirat. Dia jadi terbalik. Jadi terbalik. Dia dah benci dengan benda-benda yang melekakan dia, merugikan dia, melalaikan dia daripada tujuan asal dia dihidupkan. Dia buang, dia tak mau. Apa saja benda yang menyibukkan dia daripada ibadat, dia tinggalkan. Dia tak nak, dia tak mau. Dia tak nak habiskan masa dia. Dia tak nak habiskan umurnya membuat benda-benda yang lain daripada tujuan asal dia dihidupkan oleh Allah. Dan dia akan menjadi orang yang raghibin, orang yang seronok dengan akhirat, orang yang seronok dengan ibadat. Kalau dia cari harta pun tak ada tujuan lain, nak beribadat. Tapi bukan sekadar niat, memang dia usaha, memang dia buktikan. Bukan niat saja. Niat nak cari harta, nak ibadat. Bila Allah bagi, tak ibadat pun. Bila Allah bagi, tak ibadat pun. Nak ibadat pula mesti kena ada ilmu lah, baru kita tahu macam mana cara ibadat dengan harta tadi. Benda-benda yang penting dalam ibadat apa benda. Dan ketahui olehmu wahai hamba Allah, bahwasanya orang yang sudah dinamakan dia dengan nama orang zahid, maka sebenarnya telah dinamakan dia dengan 1000 nama kepujian. Bila dia tu menjadi orang yang zuhud, segala benda-benda lain, banyak benda-benda terpuji akan berhimpun pada diri dia. Itu maksud. Bila dia menjadi orang yang zuhud dengan dunia, dengan sendiri banyak benda kemuliaan yang lain-lain akan berhimpun pada diri dia tadi. Bila dia zuhud, dia tak akan menjadi orang yang hasad dengki. Contoh, nampak? Dia tak sakit hati dengan harta kekayaan orang sebab dia zuhud. Tapi kalau dalam hati kita ada sifat tamak, kita akan sakit hati dengan nikmat yang orang lain dah dapat. Nampak? Jadi dalam hati kita ada tamak. Bila kita tak ada zuhud, nanti dalam hati kita jadi hasad, jadi dengki, jadi tamak. Tak senang dengan kekayaan orang, tak senang dengan kebahagiaan orang, tak senang dengan keselesaan orang. Sebab dalam hati kita tak ada zuhud dengan dunia. Cintakan dunia ni kepala segala kejahatan. Cintakan dunia kepala, yakni punca segala kejahatan. Jadi mana-mana orang yang telah duduk pangkat zuhud tu, zuhud ni bukan dalam keadaan nak tapi melawan hawa nafsu, bukan itu belum lagi. Sebenar-benar zuhud memang tak ada dalam hatinya keinginan langsung. Dalam hatinya tak ada keinginan langsung tentang sesuatu yang tidak ada hubung kait dengan ibadat. Apa saja yang tak ada hubung kait ibadat, harta yang tak ada hubung kait dengan ibadat, dia tak mau. Tak ada keinginan, tak ada khayalan, tak ada impian, tak ada. Kita ni kadang-kadang kita ni ada impian, nak begini, nak begitu, nak begini, nak begitu, macam-macam keinginan dan impian. Cuma kita tahan. Itu belum zuhud. Itu belum zuhud. Itu hati kita masih sibuk lagi berbimbang memikirkan benda tu. Orang zuhud dia tak fikir dah. Sebab dia tak ada keinginan tentang benda tu. Dia tak ada dalam kotak fikiran dia nak akan benda-benda tu, tak ada. Sebab dia tak perlukan benda tu. Tapi apa sahaja yang ada hubung kait dengan ibadat, diperlukan. Dia akan fikirkan benda tu. Apa sahaja benda yang tak ada menolong ibadat, dia tak akan terfikir. Tak ada keinginan langsung dalam diri dia. Itu zuhud yang sebenar-benar tidak ada keinginan. Contoh ada tak keinginan kita nak ambil racun minum? Ada tak kita rasa macam teringin lah nak minum racun?
Tak ada, sebab kita tahu racun tu mudarat. Jadi bila kita tahu racun tu memberi bahaya pada kita, dengan sendiri kita tak ada dengan sendiri kita tak ada keinginan. Jadi macam mana nak menjadikan diri kita ni orang yang zuhud dengan dunia tadi? Kita kena tahu apa bahaya yang ada di sebalik benda tu. Macam mana kita nak zuhud dengan dunia? Pertama, kita kena tahu apakah bahaya yang ada di sebalik benda tu. Di sebalik benda yang nampak sedap, di sebalik benda yang nampak nikmat, di sebalik benda yang nampak selesa, yang nampak mewah tadi, apa kebinasaan yang ada di sebalik tu. Kita kena tahu. Bila kita tahu dan yakin, di sini nanti akan memudahkan diri kita untuk untuk meninggalkan benda tu. Tak ingin contoh orang kata marilah sini saya ada offer ni, pekerjaan ni pada awak. Tapi syarat awak kena kerja 15 jam lah. 15 jam saya akan bagi gaji sebulan 20,000 contoh. Jadi bagi orang yang nampak tadi tu, kalau aku kerja 15 jam, gaji 20,000, bila masa aku nak semayang, bila masa aku nak mengaji, bila masa aku nak menunaikan hak aku dengan Allah. Jadi dia nampak benda tu membinasakan diri dia tahu. Kalau dia ambil, dia akan binasa. Maka dengan sendiri dia akan tolak, tak mau. Dia akan tolak, tak mau. Walaupun tawaran dia 20,000, 30,000 contoh, dia tolak. Kenapa mudah dia nak tolak? Sebab dia tahu kebinasaan dia. Tapi bagi kita yang tak tahu kebinasaan, kita akan ambil tawaran tu. Siapa tak nak? 20,000 sebulan, syarat kerja 15 jam sehari. Maka bagi saya yang tak tahu kebinasaan, saya akan ambil tawaran tu. Sebab saya nampakkan 20,000 tadi tu. Saya tak nampak akibat daripada saya ambil 20,000 tadi tu, bekerja satu hari 15 jam, maknanya saya akan meninggalkan matlamat hidup saya. Matlamat kenapa saya dihidupkan oleh Allah tu saya akan tinggalkan. Sebab saya tak tahu kebinasaan dia. Bagi orang yang tahu, dia akan tinggalkan, dia tak nak. Walaupun mahal gajinya, dia tolak, tak nak. Jadi mudah dia nak dia tak ada keinginan pun. Dia tak ada keinginan pun, naklah. Berasa macam naklah kerja 15 jam sehari, 16 jam sehari, gaji 30,000. Berasa naklah. Tak ada keinginan. Tak ada keinginan. Dalam hatinya tak ada keinginan. Sebab dia tahu benda tu akan merugikan dan membahayakan diri dia. Tapi bagi kita yang tak tahu, kita sangat-sangat nak benda macam tu. Itu rahsia dia. Orang-orang yang boleh zuhud tu, itu rahsia dia. Kenapa? Dia tahu kebinasaan. Walaupun nampak macam bagus, nampak macam sedap, nampak macam hebat, tapi di sebalik itu ada kecelakaan yang lebih besar menanti dia. Tak padan dengan kesedapan yang dia dapat seketika tadi. Azab yang akan diterima tadi akan meluputkan segala kesenangan, keselesaan, kemewahan yang dia kecapi sekejap tadi tu. Itu rahsia orang zuhud. Kalau kita tahu ni, kalau saya tahu air ni dalam air, contoh sebagai contoh, minta maaf, kalau saya tahu dalam air ni walaupun nampak sedap, tapi saya tahu dalam ni ada racun, saya tak ingin air ni. Saya tak ingin air ni walaupun nampak sedap. Saya tak akan ingin air ni. Haus macam mana pun nampak air ni sejuk, contohlah, tapi saya tahu dalam ni ada racun, saya tak akan ingin air ni. Sebab saya tahu walaupun nampak sedap, nampak lazat, nampak sejuk, nampak dingin, kalau saya ambil, kalau saya capai, diri saya akan binasa. Saya tak nak. Saya tak ingin. Kalau orang tawar pun, orang offer pun, saya akan tolak. Saya tak mahu. Itu ibarat. Itu ibarat dia. Jadi untuk nak jadi orang zuhud, nak menjadi orang yang bencikan dunia, terlebih dahulu kita kena kenal, kita kena tahu, kita kena faham
apakah kecelakaan dan kebinasaan yang ada di sebalik benda tu. Baru mudah kita nak tinggalkan. Kalau tak, kita akan fikir pagi petang siang malam. Oh, sedapnya kalau dapat, sedapnya kalau dapat, sedapnya kalau dapat minum air ni. Oh, sedapnya kalau dapat minum air ni, sedap, nikmat, lazat, viral dan sebagainya. Contohlah. Sebab saya tak tahu dalam ni ada racun ataupun dalam ni dah dicampurkan najis contohnya. Saya tetap nak. Saya kata bila nak dapat kalau saya dapat minum air ni, sebab saya tak tahu dalam ni ada najis ataupun ada racun yang dah diletakkan. Tapi bagi orang yang tahu, dia tak akan ada keinginan. Dia tak akan terbawa-bawa dalam mimpi dia. Gitu. Itu bandingan mudah kita nak faham. Memanglah harta, kekayaan, kemewahan memang bagus, memang lazat, memang sedap. Tapi cuba kita fikirkan, dengan kita memburu, dengan kita menghabiskan masa dan waktu kita memburu pangkat, jawatan, harta, kekayaan dan sebagainya tadi, yang akhirnya kita dibenci oleh Allah, amalan kita ditolak, tidak diterima oleh Allah. Jadi apa faedahnya? Apa faedah kesenangan, kekayaan yang kita dapat seketika tadi, yang mana selepas tu digantikan dengan hidup kita yang penuh kesengsaraan selama-lamanya di hari kiamat. Jadi apa faedah? Sebab tu orang yang nampak dia tak ingin. Dia tak ingin. Tapi kalau benda tu menolong ibadat, dia mau. Kalau benda tu tak tolong ibadat, dia tak mau. Dia tak nak. Offer lah macam mana pun, dia tak mau. Oh, tak mau. Jadi mudah dia nak tinggalkan. Kita ni payah nak tinggal sebab kita tak tahu kebinasaan dia. Yang kita tahu sedap, yang kita tahu seronok, yang kita tengok zohir dia. Zohir dia tu nampak hebat, nampak cantik, nampak sedap, nampak lazat, nampak mewah. Kita terpukau dengan zohir dia, tak tahu di sebalik tu ada benda bahaya. Dia nampak ada bahaya. Ada benda bahaya. Dan adalah engkau daripada orang yang menunggalkan lagi orang yang memutuskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu ahlil ins, yakni orang yang berjinak-jinak dengan Allah. Dia tak liar dah. Dia tak akan jadi liar dah. Kerana dah ada zuhud dalam hati dia. Dia tak jadi orang liar dah. Kalau tak ada zuhud dalam hati kita, kita akan jadi hamba yang liar dengan Allah. Tak nak rapat maksudnya. Liar ni maknanya tak nak rapat dengan Allah, tak nak dekat dengan Allah. Nak lari, tak nak rapat dengan Allah, nak lari, nak jauhkan diri. Tapi kalau dalam hatinya dah ada zuhud, dia akan jadi orang yang jinak dengan Allah. Jinak. Dia tak liar dah. Dia jadi jinak. Apa yang Allah suruh dia buat, apa yang Allah larang dijauhkan. Tapi kalau tak, yang Allah suruh kita tak buat, yang Allah larang kita langgar. Liar. Dan khadam bagi Tuhan sekalian alam. Dia akan jadi orang yang jadi khadam, mana sentiasa berkhidmat dengan Allah. Dia akan jadikan dirinya itu khadam kepada Allah, dengan mana dia akan jadikan dirinya, baik laki baik perempuan, dia akan jadikan diri dia itu khadam Allah, mana sentiasa berkhidmat kepada Allah, baik laki baik perempuan, baik suami baik isteri, dia akan jadi khadam Allah Ta'ala. Yang isteri, dia akan menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang isteri yang diperintahkan oleh Allah. Maka dia jadi khadam Allah Ta'ala. Dia akan jadi khadam Allah Ta'ala. Walaupun pada zahir nampak macam dia memperhambakan diri kepada suami, tapi hakikatnya dia memperhambakan diri kepada Allah. Orang perempuan, orang perempuan kena ingat, walaupun orang nampak kita macam memperhambakan diri kepada suami, hakikatnya kita sedang memperhambakan diri kepada Allah.
Dia kata, apalah kau ni baik sangat dengan suami, taat sangat dengan suami, patuh sangat dengan suami, layan suami macam raja, aku tengok kau ni macam hamba dah. Tu pandangan orang jahil. Pandangan orang jahil. Tapi kalau pandangan orang ada ilmu, Masya Allah, tabarakallah, dia nampak ini adalah contoh isteri yang sedang memperhambakan dirinya kepada Allah. Tapi orang jahil, dia kata engkau ni isteri yang jahil, isteri yang bodoh, kerana memperhambakan diri pada suami. Tu akhir zaman ni akhir zaman ni orang tak faham agama lebih ramai daripada orang faham agama. Jadi itulah masalah dia. Kita yang nak berkhidmat, nak jadi khadam Allah pun jadi tak kuat sebab terpedaya dengan perkataan manusia yang tak faham dengan agama. Kita nak jadi isteri yang baik, kita nak jadi isteri yang diredai oleh Allah, tapi perkataan manusia tadi, tu manusia pula, tu manusia punya pukulan pula. Itu manusia punya pukulan pula. Janganlah sampai macam tu sangat dengan suami. Kita ni ada hak. Nampak dah tu. Tu semua. Kalau tak betul-betul habis. Tu manusia di antara yang mengganggu ibadat kita. Selain daripada nafsu, manusia, syaitan, banyak ganggu. Maka adalah mereka itu seperti kata yang berkata telah membimbangkan kaum dengan dunyahum. Ada satu puak atas dunia ini, ada satu golongan atas dunia ini, mereka itu apa? Mereka itu berbimbang dengan dunia, dengan hal-hal yang tidak ada hubung kait dengan ibadat. Atas dunia ni ada satu golongan, bahkan banyak golongan yang bersibuk berbimbang dengan dunia mereka. Seronok dengan dunia, seronok dengan bersibuk berbimbang dengan mencari harta, pangkat, kekayaan, populariti dan sebagainya. Ada kaum yang macam tu. Dan satu kaum bersunyi mereka itu bagi maulahum. Dan ada pula satu golongan atas dunia ni, satu jenis golongan yang dia hidupnya hanya bersibuk, berbimbang, berkhidmat kepada Allah. Atas dunia ni satu kaum yang bersibuk dengan dunianya, tak teringat langsung kepada matlamat hidup dia, tak teringat kepada hari kematian dia, tidak teringat kepada bekalan akhirat dia. Celik mata fikir tentang dunia, sebelum tidur fikir tentang dunia, sampai terbawa-bawa dalam mimpi tentang dunia tadi yang menyeronokkan tadi. Bukan sahaja hatinya, fikirannya, tubuhnya pun sibuk mencari dunia. Tubuh dia pun sibuk cari dunia. Jadi fikirannya sibuk memikirkan dunia, hatinya risau tentang dunia, tubuh badannya pun bersibuk mencari dunia. Itu satu puak atas dunia. Dan ada satu puak yang lain, dia sibuk atas dunia ni, bersibuk dengan khidmat kepada Allah. Sibuk berkhidmat kepada Allah, sibuk beribadat maknanya. Kalau dia cari harta pun bukan untuk seronok, dia cari harta untuk ibadat. Kalau dia cari kaya pun bukan untuk seronok, dia cari kaya untuk ibadat. Dia dapat kaya, selain daripada menggunakan untuk diri dan anak bininya ibadat, dia gunakan kekayaannya untuk buat benda-benda akhirat. Tolong agama, bantu agama, bantu ulama, bantu tutu guru. Sibuk dia dengan khidmat kepada Allah. Maka lazimlah mereka itu akan pintu mardatih. Makna pasti orang yang hidupnya tadi bersibuk dengan Tuhan tadi,
Maula ni makna Tuhan lah, pentadbir. Hidupnya sibuk dengan Tuhan, sibuk dengan ibadat. Orang ni lazimlah pasti mereka itu mendapat redha Allah. Pasti dapat redha. Pasti dapat redha, insya-Allah pasti dapat redha. Dan daripada segala manusia diaghnahum dan daripada segala manusia dan daripada segala manusia diaghnahum, makna golongan ni tadi golongan yang bersunyi mereka itu bagi Tuhan tadi. Golongan-golongan ni mendapat pertolongan daripada Allah sehingga dalam hatinya tidak berhajat, berkehendak, bergantung kepada makhluk Allah. Dia tak hirau dengan makhluk. Dia tak peduli dengan makhluk. Sebab dia bersibuk dengan Allah, maka Allah memberi pertolongan kepada mereka. Bila Allah redha dengan mereka, Allah seronok dengan mereka, Allah setuju dengan mereka, Allah kasih dengan mereka, di antara pemberian Allah apa? Allah jadikan hatinya tidak berkehendak kepada selain Allah. Dia tak peduli dengan orang. Kita ni takut orang kata, takut orang pandang, takut orang cela, takut orang tak puji, takut orang tak kenal. Hati kita digantung dengan makhluk. Takut nanti orang tak pandang, takut nanti orang tak kenal, takut nanti orang tak ikut, takut nanti orang cela. Golongan ni mereka mendapat redha Allah dan diberi oleh Allah satu sifat dalam hatinya, tidak pedulikan makhluk. Dia tak peduli. Nak puji tak puji, dia tak ambil cara benda. Sebab dia yakin rezekinya daripada Allah, bukan daripada makhluk. Asalkan apa yang dibuat tu benda yang Allah redha, dia tak peduli. Manusia redha tak redha, dia tak peduli. Asalkan dia dapat redha Allah. Dia tak takut pada celaan makhluk, yang ditakut celaan Allah. Manusia cela, dia tak peduli. Manusia cela dia terima. Dia terima. Yang dia takut celaan Allah. Yang paling ditakut celaan Allah. Tapi kalau setakat celaan makhluk, dia boleh terima. Orang kata dia jahat, dia terima sebab dia memang sedar dirinya jahat. Orang kata dia ahli maksiat, dia terima sebab memang dia banyak buat maksiat. Payahlah nak dapat hati macam tu. Sebab tu kita marah kalau orang cela kita, sebab kita tak boleh terima hakikat diri kita yang banyak dosa, banyak maksiat. Dalam hati kita masih ada takabur lagi, berasa baik, berasa taat, berasa bersih. Sebab tu kita marah dengan celaan orang. Orang yang dah tahu hakikat dirinya keji, hina, kotor, dia akan terima. Memang orang kalau kata dia jahat, memang hakikat dia aku jahat. Jadi apa masalahnya? Jadi dia tak sakit hati pun. Orang yang macam ni tenang hidup dia. Orang kata dia jahat, dia terima, memang jahat pun. Orang kata dia bodoh, memang dia jahil. Orang kata dia ahli maksiat, memang dia banyak buat dosa dengan Allah. Jadi dia tak sakit hati dengan orang. Bahagia hidup. Kita ni bila hati kita ada sombong takabur, kita baik, kita bagus, kita taat, kita soleh. Jadi bila orang cela kita, jadi benda yang menyakitkan kita. Orang kata aku jahat, orang kata aku ahli maksiat. Bila masa aku ada buat maksiat, makna hati kita takkan tentram. Sebab kita tak boleh terima benda. Orang yang boleh terima benda tu, dia akan tenang. Kau cakap lah, semua dia terima. Kau celalah, memang dia terima segala kecelaan. Sebab dia tahu, dia sedar dirinya manusia ni yang banyak dosa, banyak maksiat, lemah, dhaif, tak ada kuasa, tak ada daya, tak ada kemuliaan. Yang ada segala kebaikan, kemuliaan ni hanya pada Allah. Pada diri dia tak ada benda tu. Jadi kau celalah dia macam mana, dia tak peduli. Bahkan dia terima. Ayah nak dapat hati macam tu.
Sampai martabat redha macam tu. Orang kata dia apa? Dia redha. Dia tak marah. Redha ni lawan dia apa? Marah. Redha lawan dia marah, benci. Redha makna Melayu suka, lawannya benci. Jadi bila orang cela dia redha. Orang cela dia redha, dia terima, dia setuju. Tapi kalau kita, orang cela kita benci. Kita benci, kita marah. Kenapa nak kata aku jahat? Aku orang baik. Kenapa nak kata aku ahli maksiat? Aku mana ada buat maksiat? Orang kata kita ni ahli buat dosa besar, kita tak boleh terima. Padahal banyak dosa besar yang kita buat. Riak dosa besar, takabur dosa besar, mengumpat dosa besar, sangka jahat dengan Allah dosa besar. Tapi bila kita tak sedar hakikat diri tadi, bila orang kata kita ahli maksiat, kita tak boleh terima sebab kita pandang diri kita baik. Apabila menyebut mereka itu dengan yang telah melakukan mereka itu, telah hancurlah hati dan menyala-nyala dia oleh bukahum, meratakan mereka itu di dalam malam akan aqdamahum, dan tilik Tuhan Al-Muhaimin itu tar'ahum. Allah, maka lazimlah mereka itu akan pintu marda Allah. Orang yang macam ni akan sentiasa mendapat redha Allah dan daripada segala manusia tadi. Apabila menyebut mereka itu dengan yang telah melakukan mereka itu, telah hancurlah hati dan menyala-nyalalah oleh bukahum. Makna mereka itu menjadikan malam-malam mereka itu untuk berkhidmat, bermunajat kepada Allah. Mereka meluruskan kaki-kaki mereka, meluruskan kaki-kaki mereka untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tilik Tuhan Al-Muhaimin itu tar'ahum, dan orang-orang yang macam ni, hamba-hamba Allah yang macam ni adalah hamba-hamba yang pasti mendapat kebahagiaan dunia dan akhir. Dunia pun bahagia, dia tak sakit hati, bahagia je hidup dia. Orang maki dia pun dia bahagia, orang cela dia pun dia bahagia. Kita tak bahagia hidup sebab tak boleh terima hakikat. Bila tak boleh terima hakikat, hati kita jadi kacau. Kenapa orang kata aku jahat? Kenapa orang kata aku jahat? Kenapa orang kata aku jahat? Kenapa orang kata aku ahli maksiat? Kenapa orang kata aku tak ada ibadat? Jadi kacau hati kita. Tapi kalau kita boleh terima, memang benar, betul lah tu, apa masalah? Memang betul. Jadi payah nak dapat hati macam tu. Tapi tidak mustahil. Tak mustahil. Wallahu a'lam. Jadilah kita ada lagi sekali, sekali lagi insya-Allah minggu depan, kalau ada rezeki lah, insya-Allah minggu depan sekali lagi lah kuliah keluarga kita ni sebelum Ramadan ni. Nanti dah sibuk dengan aktiviti Ramadan, insya-Allah. Jadi sebagai penutup malam ni, insya-Allah kita nak buat tahlil ringkas lah. Betul? Mana nama-namanya tadi tu? Nama-nama kita buat tahlil ringkas, insya-Allah. Ni je nama. Boleh. Yang ni tadi tak masuk dalam ni. Okey, baik. Ni kan abang tekan orang sekarang ni kan dia terpadam kan. Tapi insya-Allah kita buat tahlil buat tahlil ringkas, insya-Allah kita niatkan untuk almarhum, almarhumah, nama-nama yang dah dibagi di sini, dan begitu juga almarhum, almarhumah, ibu bapa kita ni, kawan-kawan kita sekalian yang hadir ni, yang ikut kelas kita ni, insya-Allah kita niatkan sekalian untuk ibu bapa kita. Andai kata ada yang dah tiada, adik-beradik kita, ibu bapa, adik-beradik, saudara mara kita, kawan-kawan kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat,
yang dah tak ada. Jadi kita niatkanlah, insya-Allah andai kata majlis ilmu kita pada malam ini ada maknanya diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikabul oleh Allah, maka kita niatkan juga pahalanya sebagai sedekah ataupun hadiah kepada sekalian almarhum almarhumah, insya-Allah. Pahala menuntut ilmu ni lagi besar daripada berzikir. Berzikir tu sunat, tapi menuntut ilmu ni wajib, maka pahalanya lagi besar. Jadi kita niatkan pahala, insya-Allah. Mudah-mudahan andai kata ada, ya Allah, ganjaran pahala untuk kami dalam majlis ilmu ni, harap-harap moga Allah sampaikan kepada almarhum almarhumah nama-nama yang kita akan bacakan, dan sekalian almarhum almarhumah muslimin muslimat, mukminin mukminat semuanya lah. Tak ada terkecuali siapa pun ni. Jangan risau, Allah Ta'ala maha luas rahmatnya, Allah maha kaya nikmatnya. Jangan risau. Ada yang risau nanti kalau dah sedekah semua, berapa yang dapat? Seorang sikit. Jangan jahat sangka dengan Allah. Jangan risau, jangan syak dengan kekayaan Allah. Ada yang kata nanti kalau kita sedekah semua dapat seorang sikit lah. Dah. Tidak, sekali-kali tidak. Allah maha kaya. Rezeki yang dia bagi tu tak betul-betul tak habis-habis. Jangan risau. Kadang-kadang bila kita tak faham kita kata sedekah untuk kita sedekah untuk 5 orang je lah, yang lain-lain tu nantilah. Sebab nanti kadang kalau beramai dah tinggal dapat seorang sikit je. Dah. Allah maha hebat, Allah maha kaya. Jangan risau. Luas rahmat Allah tu, luas rezeki yang Allah bagi. Allah tak jemu-jemu memberi ganjaran pahala kepada hamba, asalkan maknanya selagi hamba tidak jemu beribadat kepada Allah. Selagi mana hamba tak jemu, selagi itulah Allah akan memberi balasan berlipat-lipat kali ganda, jauh lebih daripada apa yang kita buat. Kecuali kita yang dulu jemu dan putus asa daripada nak buat ibadat, itu tak ada kebajikan. Tapi selagi kita nak buat, selagi itu Allah lebih-lebih lagi nak memberi ganjaran yang berlipat kali ganda, yang tak padan dengan apa yang kita buat, dengan taksirnya, dengan lesunya, dengan maunya. Tapi yang Allah bagi itu, Masya Allah. Itulah kemurahan Allah, maha baiknya Allah kepada hamba-hamba dia yang mukmin. Kita buat lebih kurang je, tapi Allah balas dengan balasan yang sangat hebat. Maha baiknya Allah Ta'ala, maha pemurahnya Allah Ta'ala. InsyaAllah. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kaffatil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubin, thumma ila anbiya wal awliya syuhada was salihin wal ulama il amilin wal a'immatur rasyidin, thumma ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa asatidina wa asatidhim wa masyayikhina wa masyayikhihim, thumma ila jami'i arwahi ahli al-qubur min muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم قد أفلح من قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويدافع نقمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعده إذا رضيت عنا دائما أبدا. اللهم أوصل ثواب ما قرأناه وبركة ما تلوناه، وصلينا على النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وما هللناه وكبرناه هدية ورحمة منك نازلة نقدمها ونهديها إلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم زيادة في جرب العظم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين والملائكة المقربين المكرمين، ثم إلى أنبياء والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء المعاملين، ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين لا سيما إمامنا الشافعي ومقلد في الدين، ثم إلى أرواح أهل المعلى والشبيكة والبقيع وجميع أرواح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا إلى روحي المرحوم Lobak bin Ma'amin, betul, Lobak bin Ma'amin. Lobak bin Ma'amin pun binti Baba Ahmad bin Lobak Abdul Rahim bin Lobak Nur Wahidah binti Yahya bin Had bin Lobak. ثم إلى روح المرحوم اليسدل بالبچي اليسدل بن بچي حسن بن عبد الله بچي بن وهاب وهاب بن أكيم سهاء بن كيدون مختار بن بچي زلي بن علي عبد الرشيد بن دول جنتان بن عبد الله داود بن دول إدريس بن دول موسى بن دول أدم بن دول نور رحمن أديل بن عثمان نور رحمن أيديل بن عثمان. ثم إلى روح المرحوم Muhammad bin Na'man, Kasim bin Bujang, Asma binti Madnur, Nyonya binti Husain, Koming bin Anti Akim, Hitam binti Hawa, Maznah binti Dul, Sa'ada binti Hawa, Haja Putih binti Baci, Fatimah binti Hamid, Nur Alina, Zahira binti Nur, وفروعهم ونسبهم ومن ينتسب إليهم كلهم أجمعين الذين اجتمعنا هنا بسببهم وتلي القرآن عظيم من أجلهم فإنك أنت أعلم بهم وباسمهم وغني عن عذابهم يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين أوصل ثواب ذلك إليهم اللهم بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تعذبهم اللهم بحق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا تعذبهم اللهم بحق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا تعذبهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خير من دارهم وأهلا خير من أهلهم وزوجا خير من زوجهم وأدخلهم جنة وأعذهم من عذاب القبر وفتنته من عذاب النار واجعل اللهم ثواب مثل ثواب ذلك في صحائفنا ووالدينا ومشايخنا ومن حضرنا ومن غاب عنا من المسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين واكتب اللهم السلامة والعافية علينا وعليهم وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والزوار والمسافرين في البر والبحر من المسلمين وقنا شر الظالمين وانصرنا يا الله على القوم الكافرين يا مجيب السائلين يا مجيب السائلين يا مجيب السائلين واختم لنا يا الله منك بخير يا أرحم الراحمين
ربنا ربنا تقبل منا يا الله دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار بغير حساب وبجاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله مني ومنكم منا ومنكم تقبل يا كريم الحمد لله الحمد لله الحمد لله dah baca doa makan pula Sapran. Dah, jom insya-Allah. Terima kasih kawan-kawan semua yang hadir. Terima kasih mengamin-aminkan. Mudah-mudahan berkah doa kalian insya-Allah. Untuk semua insya-Allah. Saya niatkan untuk semua tadi untuk semua. Untuk kalian semua sekali insya-Allah. Insya-Allah tak pernah lupa kawan-kawan semua, kalian semua insya-Allah sentiasa dalam doa insya-Allah. Kalian sentiasa dalam doa insya-Allah. Sentiasa insya-Allah dalam doa, tak pernah lupa kalian dalam doa insya-Allah. Dan harap-harap kalian pun jangan lupakan saya. Jangan lupakan saya insya-Allah. La haula wala quwwata illa billah. Insya-Allah kelas kita satu lagi pukul 11. Insya-Allah pukul 11 pukul 11 satu lagi kelas pukul 11 insya-Allah. Sama-sama, terima kasih semua insya-Allah. Terima kasih semua insya-Allah. Pukul 11 Barakallahu fikum.